Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarri kuffarin min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haramin min siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwallah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib seterusnya, ayat yang seterusnya. Tapi petang maghrib ni untuk ditujukan khas pada Masjid Kampung Paya online untuk masjid. Patutnya jadual saya di sana. Masih lagi PKP. Mohon share. Kita sama-sama share sambil kita hadiahkan pada Tuan Guru Al-Fatihah. Kita share sama-sama di Facebook ataupun di WhatsApp, insyaAllah. Mohon share. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah mohon share. Siapa yang ada Facebook boleh buka Facebook audio kuliah Wakil Bening 9, insyaAllah. Share dulu, insyaAllah. Jadi okey, insyaAllah kita teruskan ayat 63, masih lagi surah Hud. Mohon sahabat-sahabat Kampung Paya share, insyaAllah. Kita tak pasal guna kitab lama, kita kitab tafsir Tuan Guru Ni Abdul Aziz, tafsir sambungan siri saya, siri yang ke-37 ayat 63, insyaAllah. Mohon doakan, insyaAllah. Sama-sama kita baca, bukan tafsir, kita nak baca tafsiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz, insyaAllah. Sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon komen kalau suara tidak puas hati dengan suara, mohon komen, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi
wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghaira tahsir. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 63. Maksudnya, Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada di dalam kebenaran yang berdasarkan bukti yang nyata mukjizat dari Tuhanku, dan ia pula mengurniakan rahmat, yakni pangkat Nabi kepadaku sebagai pemberian daripadanya. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Oleh itu kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan. Ini diseru oleh Nabi Saleh kepada kaum Samud. Kaum Samud yang menentang Nabi Saleh. Dia tak mau terima, engkar pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Saleh tak berputus asa, terus memujuk. Kita ulang balik, wahai kaumku, bagaimana fikiran kamu jika aku berada dalam kebenaran? Disuruh fikir kalau dia berada di belah yang benar, berdasarkan bukti yang nyata, yakni mujizat dari Tuhanku, mujizat yang dibagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ia pula mengurniakan rahmat pangkat Nabi kepada Nabi Saleh sebagai pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapakah yang akan menolongku dari azab Allah kalau aku menderhaka kepadanya? Tak ada siapa nak menolong Nabi kalau Nabi pula derhaka. Maksudnya pergantungan terus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu kamu tidak menambah sesuatu kebaikan pun bagiku selain daripada perkara yang merugikan. Ada benda yang engkar kepada Allah Ta'ala, dia adalah rugi kepada kaumnya sendiri. Siapa yang engkar, rugi selama-lamanya. Apabila kita berhujah dengan orang dan kita nampak orang itu boleh bermain hujah selangkah dua, kalau dia hendak berhujah dan bersoal jawab sangat, maka kena ikut rentaknya. Tetapi apabila dia berhujah sepatah, kemudian dia berdalih dengan cara kerah keruk, kata Tok Guru, cara degil, dia menunjukkan kedegilan. Jika berlaku situasi macam ini, maka tidak perlulah kita berhujah dengannya lagi, kerana ketika itu dia sudah tidak main ikut line hujah, tetapi maksudnya ia ikut line tok nenek dia, yakni ikut budaya lama dan kata-kata orang-orang lama. Ini bukan hujah namanya, tetapi dalih. Jadi kalau sudah sampai ke peringkat ini, maka kita perlu ubah, yakni line percakapan kita, menghala ke arah lain, pergi ke tempat yang menyebabkan dirinya sendiri rasa terkepit ataupun tersepit. Itu cara kata Tok Guru. Bila berdakwah, kalau kedegilan yang amat sangat, tukar strategi sebenarnya. Apa jawapan Nabi Saleh terhadap hujah orang kampungnya yang lemah, yang degil, kerak keruk, kata Tok Guru? Begini, qala ya qaum, begini kata dia, ara'aitum, cuba fikir dan beritahu yang kamu nampak bagaimana, in kuntum ala bayyinatim mir rabbi, sekiranya saya benar-benar mendapat hujah daripada Tuhan, wa atani minhu rahmah, dan Tuhan pula beri kepada saya rahmat kepada sebagai Nabi, faman yansuruni minallahi in asaitu, soalnya siapa dia yang boleh tolong aku daripada azab Allah sekiranya aku derhaka kepada Allah Ta'ala. Dia bagi contoh.
Kalau ikut aku, kalau aku ikut juga dalih kamu kerana hendak mengambil hati kamu, lupakan taraf aku sebagai Nabi, padahal aku ada hujah sedangkan kamu tidak ada. Sudah tentu Allah Ta'ala akan marah kepada aku. Apabila Allah Ta'ala marah, Dia akan menurunkan azab ke atas aku. Sekarang aku hendak tanya kamu, kalau Tuhan turunkan azab ke atas aku, beranikah kamu melawan azab Tuhan? Cuba sebut sebutir. Apabila Tuhan bawa turun gempa bumi, adakah kamu boleh menolong aku? Dengan cara menghalang kami, dengan cara menghalang bumi daripada bergempa, menghalang gunung daripada mencetuskan apinya, menghalang hujan batu dan menghalang api turun dari langit. Boleh ataupun tidak kita halang. Itu kuasa Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang boleh halang ketetapan Allah Ta'ala. Hujah macam ni menyebabkan dia tersandar pada tali, tidak boleh buat apa-apa. Kini kena ada buah ataupun hujah begini, jangan berhujah ikut apa orang nak jawab. Ketika kita nampak orang seperti ini tidak boleh pergi dengan hujah, maka kita bawakan cara ini. Tanyakan kepadanya siapa yang sanggup melawan azab Tuhan. Takkan dia hendak mengaku yang dirinya boleh. Macam mana kamu hendak melawan Tuhan, sedangkan hendak menahan daripada batuk pun kamu tidak boleh. Hendak mengawal daripada sakit perut pun kamu tidak boleh. Dan hendak mengelak daripada mengantuk pun kamu tidak mampu. Manusia ini begitu lemah sekali sifatnya, sampaikan hendak melawan tabiat badannya sendiri pun dia tidak boleh. Kalau kelemahan yang ada pada badan sendiri ini pun tidak mampu diatasi, apakah yang boleh? Apalagi kalau hendak melawan azab Tuhan yang turun dari langit. Ini cara Nabi Saleh memulangkan paku buah keras ke atas orang kampungnya sendiri. Oleh itu, kalau kamu tidak berkuasa hendak tangkis azab Allah yang menimpa aku, maka fama tazidu nani ghaira tahsin. Janganlah kamu mengajak setiap hari supaya aku menuruti kamu, kerana ini membawa kerugian terus menerus kepada aku. Ini nasihat Nabi Saleh. Kita nampak majlis soal jawab itu bersurai dengan keadaan Nabi Saleh berasa puas hati dan hujahnya tidak terjawab. Kita dapat lihat orang kampungnya balik dalam keadaan tertanya-tanya dan terpinga-pinga. Macam mana keadaan kita? Kalau turun bala sungguh, macam mana pula kesudahan kita? Ni Tok Guru suruh kita fikir, bila kita menghadapi bala yang sebenar-benarnya, sama dengan situasi sekarang. Masa awal-awal kita terpinga-pinga juga untuk menghadap C-19. Nak menghadap COVID PKP yang pertama, kita keseluruhan hampir terpinga-pinga, tercengang-cengang, bala Allah datang tiba-tiba turun. Tu yang Tok Guru tanya, kalau bala turun dari langit, macam mana? Bolehlah kita nak lawan, boleh ke nak kita nak tangkis? Allah Akbar, tuan-tuan. Tu betul lah. Maksudnya bila Allah murka, Allah turunkan secara hebat balanya, kita tak terdaya sebenarnya. Pakailah vaksin apa ke, pakailah ubat apa pun, belum tahu lagi. Yang sebenarnya, kata ulama-ulama, cari jalan dekati Allah Subhanahu Wa Taala. Mati tetap mati, tapi yang paling hebat, kita mati terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita ada usaha. Usaha dia apa? Ya, usaha dengan ubat, dengan vaksin. Tapi di samping itu juga, dengan Allah kita bagaimana hubungan kita. Jangan harapkan Tok Guru, Ustaz, ulama saja yang nak dekatkan Allah Ta'ala.
yang kita semua ni sebagai hamba Allah Ta'ala, yang mengaku umat Rasulullah, yang mengaku kita ni hamba Allah Ta'ala, kemana kita sebenarnya? Tu kadang-kadang pelik, kadang-kadang kita tak tahu nak kata. Bila Allah bagi peluang macam-macam, kita masih leka lagi, tak langsung tak teringatkan Allah Ta'ala. Mohon kita sekeluarga kalau boleh beringat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tafsir yang ke-63. Tajuk yang ke-63, masuk terus tafsir yang ke-64. Mohon share sahabat-sahabat, mohon clear, kalau bagi tahu suara clear, mohon komen insya-Allah. Masuk ayat yang 64 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fazaruha ta'kul fi ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayakhuzakum azabun qarib. Sadaqallahu azim. Surah Hud, surah nombor 11 ayat nombor 64. Sambungan nombor 3 tadi. Dan wahai kaumku, ini adalah unta betina dari Allah untuk kamu sebagai tanda mukjizat yang membuktikan kebenaranku. Oleh itu biarkanlah dia mencari makan di bumi Allah, dan janganlah kamu menyentuhnya dengan sesuatu yang menyakitinya. Yakni kalau kamu menyakitinya, maka kamu akan ditimpa azab siksa yang dekat masa datangnya. Surah Hud ayat nombor 64. Ayat ni menceritakan Allah turunkan mukjizat seekor unta betina daripada Allah Ta'ala, tanda mukjizat nak buktikan kebenaran Nabi Saleh. Untuk menunjukkan bukti bahawa dia seorang Nabi betul, bukannya Nabi palsu, maka Nabi Saleh berkata, Wa ya qaumi, wahai kaum bangsaku, hazihi naqatullahi lakum ayah. Ini dia unta Allah. Unta Allah dikirimkan kepadaku sebagai satu tanda. Dalam ayat-ayat lain, apabila tercetusnya perbalahan antara orang kampung dengan Nabi Saleh, mereka pun berkata, beginilah Saleh, kalau kamu ini benar seorang Nabi, cuba tunjukkan satu bukti serupa kita kata. Kalau encik mengaku seorang polis, sila tunjukkan surat kebenaran. Kalau sungguh kamu hendak bekerja dengan aku, tunjukkan sijil kelayakan kamu. Contoh. Nak Nabi Saleh ni buktikan dia ni betul-betul endorse sebagai Nabi. Begitulah keadaan manusia dengan Nabi. Bila ada seorang manusia mendakwa bahawa dia seorang Nabi, maka kita berhak bertanya, apakah buktinya? Maka orang-orang kampung minta supaya dikeluarkan seekor unta daripada batu. Mereka tidak mahu tengok anak unta yang terbit daripada perut unta yang masih muda. Bimbang takut-takut Nabi Saleh. Nabi Saleh boleh membuatnya sesungguh. Dia kata, kami mahu tengok unta terbit daripada batu yang begini pejal dan keras. Fazaruha ta'kul fi ardillah. Oleh yang demikian, dengan sebab unta itu unta keramat, maka aku minta kepada kamu, beri dia peluang makan minum di muka bumi ini. Jangan diganggu dia. Wala tamassuha. Jangan sekali-kali kamu sentuh dia dengan sebarang keburukan, jangan dibuat benda-benda yang memburukkan unta ini. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW selalu sangat menyebut, kalau kamu minta mukjizat, boleh sangat Tuhan berikannya. Tetapi kalau kamu derhaka juga selepas itu, kamu akan disapu bersih. Ni kata Rasulullah SAW. Pasal apa? Dia mencabar-cabar. Kalau buat macam tu, sebenarnya manusia ni degilnya,
sombongnya. Pasal apa? Nak mencabar hebatnya Allah Ta'ala. Tu perangai manusia sampai daripada dulu sampai sekarang ni pun masih tak berubah juga. Begitulah juga kita sebelum pilihan raya. Banyak doa-doa yang kita bincangkan dalam kunut meminta begini begitu. Allahumma alaika biman zalamna. Wahai Tuhan kami, tanggungjawab kamulah kepada orang yang buat inaya kepada kami. Wahai Tuhan, tanggungjawab kamulah kepada orang yang buat khianat kepada kami. Wahai Tuhan kami, tanggungjawab kamulah orang-orang yang mencabul kehormatan kami. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan, aku minta kamu lipat balik segala khianat dia supaya naik ke atas batu kepala dia semula. Wahai Tuhan kami, aku minta hancur leburkan mereka. Aku minta kacau bilaukan mereka. Aku minta goncangkan pendirian mereka. Wahai Tuhan kami, tolong kami dalam mengatasi mereka. Tua, muda, lelaki, perempuan, sakit dan demam, semuanya menangis berdoa. Tiba-tiba Allah perkenankan doa kita dan menjadikan keadaan lawan politik kita begitu huru-hara. Kacau bilau dan kusut masai pemikiran mereka. Sebaliknya kita memperolehi hasrat yang kita mahu. Malah lebih daripada apa yang kita jangkakan. Adakah boleh kita bersukaria ketika itu? Tidak boleh. Kerana anugerah ini merupakan tanggungjawab, bukannya satu mainan. Sebagaimana umat zaman dahulu apabila mereka minta mukjizat daripada Nabi, maka mukjizat itu merupakan ujian bagi mereka, sama ada mereka mendengar ataupun tidak seruan yang disampaikan. Ya. Kalau tidak mendengar, maka mereka akan disapu bersih oleh Allah. Begitulah keadaan kita. Apabila Allah memberikan apa yang kita minta, mestilah kita menerimanya dengan penuh hormat dan rasa gerun, bimbang, takut Allah menariknya balik. Ini nak ingatkan kita ni, bila Allah bagi nikmat, tak kiralah memerintah ke, mentadbir ke, ya, Allah bagi kemenangan kita, tapi yang kita bimbang ialah kita tak terdaya nak menguruskannya. Kita jadi sombong pula menguruskannya. Kita jadi bongkak, kita jadi degil dengan bab-bab yang sepatutnya kita uruskan, kita tak uruskan. Itu yang jadi rosak, akhirnya mengundang Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selepas sembahyang kita sentiasa membaca ayat Qulillahumma malikal mulk. Wahai Tuhan, kamulah yang memiliki kerajaan, segala kerajaan yang ada di dunia ini, dan kerajaan langit, kerajaan bumi, semua kamu yang berkuasa penuh. Ini tu'til mulka man tasha. Kamulah yang memberikan kerajaan ini kepada orang yang kamu kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan kamu buang kekuasaan daripada orang yang kamu kehendaki. Wa tu'izzu man tasha. Dan kamu memuliakan orang yang kamu kehendaki. Wa tuzillu man tasha. Dan kamu menghinakan orang yang kamu kehendaki. Biyadihil khair, di tangan kamu segala kebajikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Dan kamulah menguasai ke atas segala sesuatu. Apabila perkara yang kita mohon itu berjaya diperolehi, hendaklah kita menjaganya dengan penuh hormat. Kita kena tapu dan junjungnya kerana bimbang, takut ditarik balik. Kalau kita bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala dan menggunakan kuasa yang ada pada kita ini untuk memberi keadaan kepada masyarakat, insya-Allah Tuhan tidak akan mencabutnya. Tetapi kalau kita menggunakan kuasa untuk kepentingan diri sendiri, maka Tuhan akan menariknya daripada kita. Ni ya, doa juga, tapi kena ingat ya, benda yang bila Allah amanahkan, tak terdaya kita kadang-kadang untuk menguruskannya. Cuba urus dengan yang terbaik, kebimbangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murkanya dia bila dibagi amanah kepada kita.
In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu allazi amanu wa yattakhiza minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Imran menceritakan maksudnya, jika kamu dalam peperangan Uhud mendapat luka tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yakni dunia ini, dengan peristiwa kemenangan. Hari-hari peristiwa kemenangan dan kekalahan. Kami gilirkan dia antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang yang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Ni maksudnya proses yang ditunjukkan Allah Ta'ala tu. Kadang-kadang kita tak perasan ada orang lain dapat, ada yang kita dapat. Gilir-gilir, kadang orang tu menang, kadang-kadang kita menang. Allah gilirkan untuk menjadi pengajaran kepada kita. Maksudnya kita kena belajar apa benda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu. Kena perhatikan apa yang sepatutnya kita buat. Ada yang mati syahid, ada yang mati tak syahid. Maka Allah tidak suka. Yang paling hebat, Allah tidak suka pada orang yang zalim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari dan kuasa-kuasa ini kami gilir-gilirkan dalam kalangan manusia. Tengok manusia mana yang bersyukur dan manusia mana yang tidak bersyukur. Ingat baik-baik sedikit. Sebab itulah saya sentiasa sebut, kita hendaklah berpakat menjaga, bukannya berpakat membuat khianat dan menginaya. Kalau tidak, sekali lagi kita akan menjadi pembangkang di negeri Kelantan. Dia mengingatkan, bila dapat pemerintahan Islam, dapat pentadbiran Islam, jangan sekali-kali kita menjadi pengkhianat. Bila Allah bagi kuasa untuk mentadbir, ikutlah cara Rasulullah SAW. Yang Nabi dah mengajar kita apa yang sepatutnya. Contohnya, bila umat Islam dapat jadi pentadbir, jadi pemerintah, ke mana arah sebenarnya? Adakah mengikut sebenar-benarnya dengan Rasulullah ataupun tidak? Itu kadang-kadang Allah tak bagi. Kadang-kadang Allah tak benarkan kita untuk mentadbir atau mengurus pasal perangai kita pun mudah. Mudah apa? Mudah lupa. Salah satu contohnya. Mudah lupa ataupun senang sangat nak leka dengan keadaan berkuasa ataupun dengan kemewahan yang ada. Sepatutnya bila jadi pemerintah, pentadbir bukan nak kemewahan. Orang nak mengejar sekarang, zaman politik sekarang, semuanya nak mengejar bab satu benda dalam dunia. Tak terikut pun contoh Sayyidina Umar waktu dia dapat jadi khalifah. Belum lantik lagi, dia dah menangis. Sayyidina Umar, khalifah yang kedua selepas Abu Bakar. Waktu nak dilantik tu dia menangis, bimbang katanya. Bimbang apa? Bimbang besok tak terjawab dengan Allah Ta'ala. Nampak? Dia nak dapat jawatan, belum dapat jawatan lagi. Nak dapat jawatan, menangis dia. Berbeza dengan orang zaman sekarang. Belum dapat jawatan, belum dapat lagi, tak dapat terus jawatan, menangis dia. Tu beza Umar, generasi Sayyidina Umar dengan generasi sekarang. Tu hebatnya. Tak dapat jawatan, menangis. Tak dapat jawatan, meraung dia. Meraung ke seluruh tempat. Macam-macam dicubanya untuk dapatkan jawatan. Dia tak kisahkan apa nak jadi. Janji nak dapatkan jawatan. Siap meraung, siap menangis, meminta-minta jawatan.
Dia lupa semua kata-kata daripada alim ulama. Sebenarnya jawatan, orang yang tergila-gilakan jawatan, jadi pemimpin, jadi apa semua, sebenarnya bila dapat jawatan tu, kalau dia dapat juga jawatan tu, sebenarnya ulama kata dia dapat sebilah pedang ataupun pisau yang amat tajam yang akan menyembelihnya kembali. Tu ya, tu kadang-kadang kita tak perasan pesanan alim ulama. Penting sebenarnya ya, tapi kadang-kadang tak dikira sebab tu. Tu. Sikit lagi ayat nombor 65 kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam zalika wa'dun ghairu makdzub. Mereka kemudiannya menyembelih unta itu, lalu berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, bersenang-senanglah kamu di tempat masing-masing selama 3 hari. Tempoh yang demikian itu ialah suatu janji yang tidak dapat didustakan. Nabi Saleh suruh dia jaga unta tu, bagi dia makan, bagi dia minum, benarkan dia makan dan minum. Bukan dibagi makan minum, disembelihnya pula unta tersebut. Unta tu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Saleh dah suruh jaga. Hebatnya, degilnya manusia kaum Samud, disembelihnya binatang tersebut. Walaupun mereka sedar unta itu betul-betul serupa dengan permintaan mereka dan keluar daripada batu pejal, tetapi sebab otak mereka sudah rosak dan tidak berfikir sebagai manusia yang insaf, maka mereka membunuh unta betina itu. Fa'aqaruha, maknanya penyembelihan yang kejam yang tidak mengikut peraturan Islam. Berbeza dengan perkataan zabaha yang memberi makna menyembelih mengikut peraturan Islam, iaitu dengan cara memotong leher binatang. Di zaman jahiliah ada juga mereka menyembelih unta dengan cara mencucuk leher unta menggunakan besi tajam. Malangnya puak-puak ini, kaum Nabi Saleh bukan menyembelih atau menikam, malahan menggunakan pedang menebas betis unta. Hal ini menggambarkan bagaimana buruknya pemikiran serta betapa jahat dan sombongnya umat Nabi Saleh. Apabila berita unta Tuhan itu ditebas oleh orang kampungnya sampai ke pengetahuan Nabi Saleh, faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyam. Nabi Saleh pun berkata, kawe beri peluang kepada demo untuk bertaubat dalam masa 3 hari. Kalau kamu tidak bertaubat juga akan sampailah bala daripada Allah. Zalika wa'dun ghairu makzub. Itu janji yang tidak berbohong. Tu. Masih lagi dia bagi peluang 3 hari. 3 hari Nabi Saleh infokan pada kaumnya untuk dibagi taubat. Ya, kedegilan yang amat sangat, bukan sembelih, ditebas terus unta tersebut. Terus pada ayat 66, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa amruna najjayna Salihah wallazina amanu ma'ah birahmatin minna wa min khizyi yaumi izin inna rabbaka huwal qawiyul aziz. Maka ketika datang azab kami selamatkan Saleh berserta umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Akhirnya diturunkan azab. Allah selamatkan dahulu Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman. Allah selamatkan dengan rahmat Allah dan diselamatkan daripada azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya
Tuhan maha kuat lagi maha kuasa. Ayat 67, wa akhazallazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maksudnya yang 67, dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggempakan bumi, lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing. Allahu Akbar. Ini hebatnya kuasa Allah Ta'ala. Ayat 67 menerangkan macam mana engkarnya manusia. Allah bagi dengan gempa suara yang hebat sampai bergelimpangan tersungkur di tempat kejadian masing-masing. Allah Ta'ala mengirimkan sayhat, iaitu halilintar dan petir, hinggakan orang itu mati bergelimpangan di baham petir. Keadaannya sebagaimana berita yang kita baca di dalam surat khabar mengenai orang mati dipanah petir, dipanah petir dan badannya menjadi hangus. Petir yang sebegini kuat telah memanahi negeri yang didukui oleh para penentang Nabi Saleh, menjadikan mereka kahashimi muhtazir, seperti jerami-jerami buruk. Waktu muda kelihatan segar dan megah, nampak gagah, tetapi mereka sudah buruk tua, ianya rebah, tidak berguna. Datang angin, ia rebah, tidak berangin pun dia tetap rebah, mati dalam keadaan sungguh-sungguh hina. Kamu tidak sempat berwasiat di antara satu sama lain, tidak sempat bertanya khabar, malahan anak-anak tidak sempat mencari ibunya. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ini, ibarat seperti terkena bom kimia atau bom atom. Ini semuanya adalah hasil kejutan daripada Jibril. Mungkin dia bersin ataupun jerkah menyebabkan orang mati habis licin. Begitulah lemahnya manusia. Telinga yang tidak mampu menyekat suara dan kesan gempa yang dikeluarkan oleh Jibril. Suara Jibril. Kita minta doa agar bala sebegini jangan menimpa kita. Daripada hadis Nabi SAW, kita boleh beramal dan mengagak bagaimanakah rangka badan Jibril. Selepas Nabi kita mula-mula menerima wahyu, dia segera balik ke rumah kerana terkejut diramas dan dipeluk oleh Jibril. Ketika di pertengahan jalan, baginda terdengar suara, bunyi suara menyeru, "Ya Muhammad." Nabi kata, aku angkatkan mata ke langit dan aku tengok kaki Jibril memenuhi kaki langit. Sebelah kaki langit dipenuhi dengan tapak kaki Jibril. Kalau kakinya sahaja sudah menutupi kaki langit, jadi kita boleh agaklah bagaimana besarnya tubuh Jibril. Jika tubuh dia begitu besar, maka sekali dia bersin, padanlah kalau terguling manusia bergelimpangan mati. Inilah besarnya malaikat membawa wahyu, sama ada manusia menghargai Al-Quran ataupun tidak. Terserahlah kepada kecerdikan dan kebodohan manusia itu sendiri. Manusia yang cerdik, mereka menerima Al-Quran sebagai satu surat kiriman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat yang membawa Al-Quran itu pun bukannya sembarangan malaikat. Dia adalah Jibril yang besar, gagah, handal dan penuh amanah. Jadi sebagai Muslim yang akil balik dan cukup akal fikiran, tidak ada sebab untuk kita menolak Al-Quran Al-Karim. Ini peringatan daripada Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang menceritakan keadaan macam mana keadaan kaum Samud yang dijerkah sampai mati bergelimpangan. Sekarang kita bukan dijerkah. Sekarang kita menghadapi virus yang tidak nampak. Beza dulu dan sekarang. Maknanya sekarang orang mati perlahan-lahan. Sehari berpuluh-puluh ribu ataupun beratus ribu orang. Maknanya itu pun hebat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlalu hebat. Maknanya itu peringatan yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya janganlah kita hujuklah hati kita,
Ni yang saya baca ni, bukan untuk tafsirkan Quran. Ini baca daripada tafsiran Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Dipesankan kita, jangan kita mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau benar-benar kita nak melawan Allah Taala, inilah balasannya. Contoh Nabi Hud, kaumnya dibalas. Nabi Saleh, kaum Samud dibagi juga. Nampak? Itu sebagai teladan untuk kita sebenarnya. Ya. Teladan yang hebat, tunjukkan yang hebat, cerita yang hebat, khabar yang sangat hebat dalam Quran. Sebab tu dalam Quran kena renung adanya bab khabar duka cita, bab khabar suka cita. Yang duka cita, cerita-cerita macam ni dah. Tapi untuk apa? Untuk kita tengok sebagai tazakur, untuk mengingatkan kita satu peringatan. Sebab tu kita baca Quran dengan adanya tadabbur, dia dapat dengan tazakur, iaitu peringatan untuk mengingatkan kita supaya jangan lupa kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila baca dapat pula petunjuk. Ada tak petunjuk? Ada petunjuk. Bila ada petunjuk, apa pula tindakan kita? Akhirnya macam mana pula tindakan kita dengan kita punya cara hidup, sirah kita yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara kehidupan sebagai manusia Islam, sebagai orang mukmin, macam mana tata hidup kita. Orang putih kata lifestyle kita macam mana bila kita mengaku Islam, ke arah mana kita hendak pergi daripada yang kita dah baca daripada ayat Al-Quran. Sebab tu renung-renungkanlah ayat Quran, jangan ditengok saja, kita renungkan ayatnya, maksudnya, terjemahannya, tadabburnya, tazakurnya. InsyaAllah kita berhenti takat tu pun dah masuk 68. Kita jumpa esok ayat 68 InsyaAllah. Mana yang terbaik semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Yang hebat, yang maha kuasa, yang maha mengetahui adalah Allah Subhanahu. Dah masuk penisyak, terus kita berhenti takat ni. InsyaAllah panjang umur. Esok subuh, lepas Quran time, lepas waktu subuh, kita jumpa balik untuk teruskan ayat 68. Kita sudahi malam ni dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbir imanana wa ahsin a'malana wa wassi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syari abdina wa dihawajina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azab. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wala bis samaa'i wa sami'un alim. Bismillahi ala nafsini wa dini. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an anzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri kulli dabbah anta akhizun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul minin.
اللهم اغننا بحلال حرام وامسوا باسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana ma yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhana man la yusaghiluhu sya'nu an syan. Subhanallahil hannani mannan, subhanallahil musabbahi fi kulli makan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.